Salam dan salam sejahtera, dan hari ini saya buat pencerahan berkenaan dengan isu kempen henti fitnah di media sosial yang dilancarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang mana di sini saya lihat kenyataan dia mengatakan bahawa Kementerian Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melancarkan kempen hentikan fitnah di media sosial. Inisiatif ini secara wajar diwujudkan kerana kita mahu pastikan masyarakat mendapat sembarang maklumat atau berita yang sahih dan betul. Aktiviti yang tidak bermoral di media sosial seperti laporan-laporan berita yang tidak sahih dan kadang kita semula bertujuan untuk memarakkan api kebencian dan kemarahan masyarakat, katanya dalam hantaran di Facebook malam tadi. Dan dia juga menyuarakan kebimbangan bahawa genjala fitnah merebak kepada generasi akan datang menerusi media sosial. So, saya tidak nak ulas panjang, dan kenyataan ini juga ada di media-media yang lain. Pada pandangan saya sebagai rakyat biasa, bagus sebenarnya apa yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Agama ni. Kerana kempen berhenti fitnah di media sosial ni banyak diamalkan oleh pimpinan PAS juga. Yang mana kita lihat yang terkini, yang terbaru saja, yang menang saman apabila dia saman Dr. Mujahid, apabila kena bayar kos, maka kita tengok siapa dia. Yang kita tengok sebelum-sebelum ini melibatkan media yang begitu lantang bersama dengan PAS seperti Ahrakah. Ini juga geng-geng PAS juga. Jadi kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS itu sendiri dan juga pemimpin-pemimpin PAS itu sendiri. Kadang-kadang berbaur sangat resis, kadang-kadang berbau kepada dia memainkan isu perkauman dan isu agama. Jadi kalau hari ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ni nak menyuarakan ataupun membuat kempen henti fitnah di media sosial, pada pandangan saya itulah dia lebih baik nasihatkan dulu barisan kepimpinan PAS, Presiden PAS itu sendiri, supaya sentiasa menggunakan media sosial ini dengan baik. Banyak di dalam media sosial hari ini yang diulang-ulang itu bukan untuk menghasut. Kebanyakannya adalah orang merujuk kembali apa dia ucapan yang lama-lama yang kamu telah ungkapkan kepada rakyat, yang mana rakyat dah pun terpengaruh dengan janji kamu. Rupa-rupanya kamu adalah pembohong paling besar. Jadi kadang-kadang media sosial ini adalah tempat simpanan ucapan-ucapan pemimpin kita, supaya pemimpin kita sedar jangan menipu rakyat. Jadi pada saya media sosial ni ada baik, ada buruknya, tetapi kalau digunakan untuk kita memfitnah orang, untuk kita menggunakan demi kepentingan parti, seperti mana yang kita boleh lihat pimpinan PAS ramai yang kena saman dengan geng-geng Pakatan Harapan, jelas di sinilah kita lihat itu bagusnya kalau Menteri di Jabatan Perdana Menteri ini Hal Ehwal Agama ni buat kempen ini. Tetapi itu saya kata dia perlu nasihatkan kepimpinan PAS itu sendiri dulu, yang mana melibatkan Presiden PAS yang kenyataan baru-baru ini, sehingga buat laporan di Balai Polis rakyat. Kita kalau tengok berapa banyak laporan polis yang telah dihantar kepada Presiden PAS itu sendiri. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana dilihat sebagai mempunyai unsur-unsur fitnah dan juga unsur-unsur perkauman. Inilah isunya. Jadi apa yang Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ni, kalau kita lihat kempen henti fitnah di media sosial ni, sebenarnya ini job, bukan job dia pun. Saya tidak pertikaikan sangatlah kerja menteri ini, tapi kalau rakyat boleh lihatlah, melibatkan media sosial ni, kempen di media sosial ni, ini kerja siapa? Ada menteri dia. Patutnya dia lebih fokus kepada apa yang berlaku di Kelantan baru ini, konsep yang berlaku di Kelantan baru ini. Tidak perlu dia nak mengatakan kerajaan pusat tidak terlibat apa ini. Yang rakyat lihat, inilah spin yang digunakan oleh pemimpin PAS ini. Dia menggunakan spin kerajaan pusat tak terlibat, itu kerajaan negeri, nak ambil tindakan kerajaan negeri. Ya, betul. Tetapi kamu sebagai menteri daripada parti yang memerintah di sana, yang mana rakyat tidak melihat ke arah itu. Rakyat lihat selama ini apa perjuangan PAS, apa ada cerita PAS. Ini dia. Jadi jangan kita menjawab benda yang memperbodohkan rakyat. Jadi apa isunya hari ini? Itulah dia. Ini kempen berhenti fitnah di media sosial. Ini SKKM punya kerja lah. Jadi ambil kerja orang lain. Itulah saya kata. Menteri yang kita ada di negara ini begitu banyak. 70 orang menteri, belum lagi duta-duta khas bertaraf menteri ini.
Tapi job kerja mereka tak tahu. Job kerja orang ni dia ni buat. Job kerja orang ni buat. Hari ini sibuk berkempen, sibuk nak menunjukkan bahawa diri mereka ini kejaran yang lurus, tetapi hakikatnya hanya untuk meraih undi demi segenggam kuasa. Itu sahaja sebenarnya. Jadi dia banyak perkara yang dia nak cerita di sini. Dia ceritanya tentang kebaikan, tidak ada isunya. Cuma masalahnya, apa yang dia buat, apa yang kita lihat, tidak terlaksana di dalam parti PAS itu. Parti PAS tidak melaksanakan kerja itu kerana kita boleh lihat dengan saman-saman fitnah yang sebelum ini. Itulah saya kata, dengan harakah-harakah pun kena saman. Kalau kita baca kenyataan-kenyataan yang ada dalam harakah, rakyat muak juga. Saya baca kerana saya perlu mengulas, saya perlu melihat apa dia pandangan-pandangan mereka ini. Apa yang perlu saya hujahkan untuk memperbetulkan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka. Kerana saya sebagai pimpinan muda yang berada dalam Parti Pakatan Harapan, saya harus melihat ke arah yang jelas supaya jangan rakyat juga keliru. Jadi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri kita bukan semuanya betul. Yang macam mana kempen ini? Yang saya katakan ini tadi. Kamu kempen isu yang jangan buat fitnah di media sosial. Jadi baik ini semuanya. Tetapi itu saya kata. Menteri Hal Ehwal Agama perlu menasihati presiden kamu dahulu dan menasihati pimpinan-pimpinan PAS yang ada hari ini. Di media sosial hari ini saja, saya lihat apa kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS. Musuh utama kita adalah Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional. Jadi apa dia cerita PAS ni? PAS hari ini tidak nak bersama dengan PS. Itu memang tidak ada isunya. Tetapi kalau kita tengok isunya, apa dia? Kamu sekarang ni berada dalam gabungan Perikatan Nasional. Sedangkan Muhyiddin Yassin tidak suka bersama dengan Barisan Nasional. Jadi kamu sekarang ke kiri kamu nak makan, ke kanan kamu nak makan. Jadi apa dia matlamat pimpinan PAS? Pimpinan PAS hanya nak kuasa, tidak tahu buat kerja. Itu dia. Ini bukan fitnah. Jadi tidak perlulah nak cerita panjang-panjang, tak perlu nak guna agama. Politik is politik, agama ke agama. Kita dalam politik ini gunakan agama sebagai landasan panduan untuk kita hidup. Untuk kita memazmukkan masyarakat kita ini, pengetahuan agama masyarakat kita ini. Tetapi jangan politikkan agama supaya rakyat ni terkeliru. Ini dia. Jadi pada saya tidak nak beletel panjang kerana apa yang saya lihat, menteri-menteri kita ni pelik semua. Duduk di jabatan ini, dia buat kerja jabatan ini. Apa punya benda lah. So itulah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.